hari ni akan sambung soalan, sekejap dia tengah blur sekejap. Okey. Soalan bahagian B. Okey, daripada trial daripada SABK Kedah. Jadi soalan ni awak dah pun dapat masa hari tu. Boleh nampak tak kertas soalan saya sekarang? Anak-anak, you nampak tak kertas saya sekarang? Boleh. Okey. Okey, boleh nampak kan? Okey. Pertama sekali bila datang soalan macam ni, saya dah suruh you all buat. So you all kena check lah betul ke tak betul pemakahan itu. Okey. Soalan nombor 12A, lengkapkan jadual 12. Okey, katalah kalau lupa kan soalan 12A ni, kita nak lengkapkan dekat sini. Pertama sekali sama ada, okey, sama ada kita boleh guna kaedah. Sekejap saya nak cakap ni. Sama ada kita boleh guna kaedah kita kira satu-satu. Di mana Y sama dengan tempat X tu, tempat X ni kita gantikan dengan negatif 3. So negatif 3 kuasa 3 tolak 6, tempat X tu digantikan dengan negatif 3 tambah 4. So kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan. Sama ada kita mengganti satu-satu. Ataupun anak, kita boleh guna kalkulator. Okey, ingat saya tunjuk kat sini. Kalau you all lupa, kita kongsilah. Okey, ni kalkulator. Kita tulis semula X kuasa 3. Nak dapat X tu mesti tekan alpha. Okey, saya tekan alpha. Tekan X kuasa 3. Shift kuasa 3. So X kuasa 3. Tolak 6. Okey, you all tekan balik alpha. Alpha. Okey. Tadi punya alpha X. Okey. Tambah 4. Jadi awak tengok persamaan ni adalah sama dengan persamaan yang diberi. Tapi jangan tekan sama dengan. You all tekan calculate ni. Okey, dia keluar X. Kita cuba dulu. Betul ke tak betul persamaan kita? Kita tengok kalau kita letak X tu negatif 1, so kita tekan negatif 1. Sama dengan. Kita dapat 9. So kita tengok pada ruang jawapan dekat sini, betul lah. Bila X negatif 1, Y dapat 9. So jadi sekarang kita nak cari nilai Y bila X negatif 3. Bila nak patah balik anak-anak, hanya tekan calculate semula. Dia keluar X semula macam ni. X sama kuasa apa? Tanda soal. Okey. So gantikan sahaja negatif 3 sama dengan, okey. So you all akan dapat jawapan dia adalah negatif 5. Kemudian, okey, kita ada lagi satu nilai X. Saya terus buatlah. Calculate, okey. X awak digantikan dengan 1. 11 pula. 1 sama dengan, so you all akan dapat jawapan negatif 1. Jadi anak, bila datang soalan macam ni dekat SPM, apa yang perlu kita buat, okey, apa yang perlu kita buat adalah kita tulis pada ruang jawapan yang diberi. So dekat sini negatif 5, dekat sini negatif 1. Mesti tulis dalam kotak ni. Jangan tulis, ada pelajar kadang-kadang dia bagi ruang dekat 12A ni, dia tulis dekat 12A ni. Tak payahlah, tak dapat jawapan, tak dapat markah. So, belajar menulis pada ruang jawapan. Okey, soalan B. Kita tengok nak lukis graf. Okey, anak tengok sini. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, paksi X. So, kita tahulah dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Dan 2 cm kepada 5 unit. Okey, 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y untuk melukis graf Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah 4. Okey, saya nak benda ni. You all faham benda ni. Tengok pada julat. Untuk paksi X, mesti wujud nilai ni. Di antara negatif 3.6 sehingga 3. Kalau buat tak habis, you akan hilang satu markah pada bahagian skala. Sama juga pada paksi Y. Paksi Y, you mesti ada nilai negatif 21 hingga 13. Okey, hingga 13. So, bila kita nak melukis graf, okey,
So kita tengok sini. You all dah lukis graf kan? So saya kongsi dia punya jawapan Sekejap Okay. So bila kita nak melukis graf, tengok ni. Pemarkahan dia diberi. Saya nak ajar share dengan awak terus. Graf, tengok bahagian soalan 12B. Graf. Paksi dilukis dengan arah yang betul dengan skala seragam. Bila sebut skala seragam, dia naik semua sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 10, 15, 20. Dia tak boleh jadi 5, 10, 20. Itu bukan skala seragam. Skala seragam ni maksudnya semua nilai dia adalah sama-sama. Okey. Semua 7 titik dan ataupun 2 titik diplot betul atau lengkung melalui semua titik, you akan dapat nilai K2. Kalau 7 atau 8 titik diplot betul, you dapat K1. Okey, kita akan, dia bagilah nota ni, abaikan lengkung di luar julat. Okey. You all semua dah buat. Sekarang saya nak tunjuk graf. Ni graf dia. Okey. Tadi dia sebut julat untuk paksi X. Okey, macam ni. Negatif 3.6 sampai 3. Paksi Y pula dia sebut 13 sampai negatif 21. Okey, saya nak ajar awak terus hari ni. Tengok kat sini. Okey, bila kita tengok graf, kita tengok paksi X dulu. Kita tengok paksi X dulu ni. Kita ada 3, so 3 wujud. 3 kat sini. Sekejap 3 ni wujud. 3 betul. Negatif 3.6. Tak ada pun cikgu negatif 3.6. Tapi awak tengok dia ada lebihan dekat sini. So di sini diterima. Kalau you nak buat bagi cantik, you nak tulis 4 pun, you nak tulis negatif 4 pun, boleh. Tak ada masalah. Jelas ya kat situ anak? Sebab tu saya kata, bila datang soalan graf, pastikan you all lukis paksi tu lebih lah. Jangan terhad. Okey. Kemudian kita tengok julat Y. Dia nak 13. Paling kecil 13. Tapi kita buat sampai 15. So betul lah. Kemudian dia nak negatif 21. Jadi awak tengok. Dia ada sampai negatif 25. Juga betul. Dan semua ini adalah seragam. Ya. Seragam. Cuma dekat sini kita tak nampak lah dia punya titik-titik plot tu. Ya. Tapi you all buatlah. Dan anak ingat saya dah pesan banyak kali. Kalau plot titik, pastikan you all plot dalam keadaan macam ni. Tak mau macam ni. Tak mau macam ni. Ya. Saya nak macam ni. Mesti dalam bentuk macam ni. Tapi janganlah buat bulat. Oh, besar macam ni pula. Tak boleh. Tak boleh besar macam ni. So kita buat yang orang kata seadanya lah. Ya, seadanya lah. Okey. Kemudian tengok sini. Tengok macam mana saya highlight Dia punya lengkungan dia mesti cantik lengkung. Sama dia mesti cantik lengkungan dia. Macam tu. Graf dia. Mesti nampak cantik dan licin. Barulah you all akan dapat 4 markah untuk soalan graf. Okey, ada apa-apa nak tanya saya tak? Oh, sebelum saya lupa. Okey. Saya nak ingatkan sebab saya pernah jumpa pelajar jawab. Tengok tak graf ni? Graf ni berbentuk A4 tau. Segi 4 dan menegak. Janganlah tiba-tiba dia pergi pusing pula graf dia. Dia buat dalam bentuk melintang. Tak boleh lah. Semua graf peringkat SPM semua selaras. Dia bagi dalam dekat pada awak dalam keadaan yang tegak. Jadi bila awak melukis pun mesti tegak lah ya nak. Mesti tegak. Kemudian saya nak you all faham tadi. Dia sebut tadi 2 cm mewakili 1. Okey. Dan juga 2 cm mewakili 5. Ini untuk paksi X. Ini untuk paksi Y. Saya ulang tau. Sebab hari tu trial ada yang tak dapat markah penuh. Okey. So kita tengok paksi X kita. Kita tengok paksi X kita. So paksi X ni ada tulis X kat sini. 2 cm. Tengok nampak graf. Graf kita besar. So nilai dia bermula dengan 1, 2, 3. Okey. Dan ada X. Okey. Kemudian ini ukuran 2 cm. Kalau tak percaya you all kena ambil pembaris. Alright.
You all kena ukur. Betul ni 2 cm. Kena ukur lah macam tu. 2 cm. Okay, kemudian kena faham dekat sini. 2 cm 5 pada paksi Y. So, paksi Y kita sini. So, dia bermula dengan 5, 10, 15. Semua dia naik 5, 5, 5. Kalau atas positif 5, bawah dia akan mula dengan negatif 5. Dan hari ni saya nak tekan lagi cara menjawab. Pastikan ada ni, sengat ni. Jangan tak letak ni sengat ni. Kena ada. Okey, kena ada benda ni. Baru nampak kemas. Mesti ada. Sama Ini pun ada. Ini pun ada. Ini pun ada. Barulah graf awak nampak kemas. Kekemasan, graf yang cantik, you akan dapat markah bonus untuk yang terakhir 1 markah. So kena buat bagi kemas. Okey, katalah titik awak plot sampai sini habis. Awak pergi buat plot sambung sampai bawah. Atas lebih lagi. Lebih lagi. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sambung sampai habis. Kena sambung atau kena matikan dia dekat yang paling hujung. Sama. Kalau yang ni, tiba-tiba awak rajin kan, awak pergi tambah. So, tak boleh. Okey, tak boleh tambah. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Mesti tepat-tepat. Ni kena faham. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Mesti tepat-tepat bila lukis graf. Macam ni. Barulah graf awak akan dapat 4 markah. Skala 1 markah, titik plot semua betul, 2 markah, jadi dah 3. Keempat, markah bonus sekiranya semuanya cantik. Lengkung cantik, tak ada lebih, tak ada kurang. Dan sebenarnya tak perlu guna pembaris lah. Hanya guna tangan saja. Kalau nak guna pembaris, untuk soalan graf ni, kena guna fleksibel pembaris punya. Yang boleh lipat-lipat tu. Itu baru boleh. Okay. Saya harap you all takkan buat kesalahan ni. Siapa yang tak buat lagi graf, sila buat. Pastikan graf awak betul. Seterusnya, saya pergi kepada soalan C lah. C. Soalan ni. Saya nak ajar awak ni. Daripada gambar rajah, daripada graf, cari nilai Y apabila X negatif 2.2 dan Y sama dengan 6. So, kita tengok dekat sini. Saya nak ajar awak macam mana Negatif 2.2. X negatif 2.2. Okey, contoh. Saya ambil pembaris. Okey, kita nak check negatif 2.2. Negatif 2.2 ni anak, dia akan duduk dekat sini. You all tengok paksi X. Okey, negatif 2.2. Negatif 2, 2.1, 2.2. So, ambil pembaris. Kenakan pada graf. Okey, macam ni. Saya nak you all nampak So, mesti buat garis putus-putus. So, putus-putus lah. Saya punya ni, alamak. Okey. Kemudian, dah putus macam ni. Okey, kita pusinglah dekat sini. So, setiap orang nilai dia adalah bergantung kepada graf masing-masing. Saya cuma nak ajar awak, pastikan buat garis putus-putus. So, daripada sini, kita punya jawapan adalah 6. Macam mana saya tahu 6? Macam mana saya tahu 6? Saya nak you all faham kat sini. Ni, nampak kat sini. Saya zoom sekejap Daripada kotak besar ni, you all ada nilai 5. So, dalam ni ada 10 kotak kecil. Ada 10 kotak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bahagi 5, you dapat 2. Jadi sebenarnya, 2 kotak kecil nilai dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Maksudnya 2 kotak kecil tu nilai dia adalah 1. Kalau siapa yang tak ingat macam mana nak kira Okay. So, pastikan ada garis putus-putus untuk awak cari nilai tadilah apabila X negatif 2.2 you all akan dapat Y lebih kurang 6 lah. Okay. Kemudian Y 6. Okay. Sekarang Y 6 pula. Sama je sebenarnya. Okay, kita tengok sini. Bila Y 6, kita tengok paksi Y. Okay, saya buat warna lain sikit bagi nampak.
Warna orange. Bila Y6, kita ada paksi Y6. So kita tengok paksi Y6 ni duduk dekat sini. Apa yang kita nak buat anak-anak, you all tengok ambil pembaris, letak kat sini, buat garis putus-putus macam saya buat dulu. Buat garis putus-putus. Okey. Tetapi soalan kata, baca soalan. Soalan kata nilai positif. Jadi dia tak mau yang negatif. Kalau kita tengok, kita ada 3 persilangan. 1 kat sini, 2 kat sini dan yang ketiga kat sini. So sebenarnya kalau dia tak sebut nilai positif, awak kena senaraikan semua nilai X. Tapi kali ni soalan cakap nilai positif X apabila Y sama dengan 6. So positif X adalah sebelah sini. Ambil pembaris ni. Ni saya nak tunjuk ni kenapa jawapan dia macam mana. Okay, you all letak, sambung. Sekejap saya nak besarkan sikit supaya you all nampak saya punya julat. Okay, so saya akan buat garis putus-putus. Okay, saya tutup. Anak tengok sini, tolong tengok dengan jelas. 2.1, okay, kita tengok kat sini. 2.5 sebelah dia 2.6. So jawapan kita tak boleh 2.5, tak boleh 2.6. Sebab garis kita tu terletak tengah-tengah antara 2.5 dan juga 2.6. So jawapan kita mungkin boleh tulis 2.52, 2.53, 2.54, 2.56. Boleh faham? Siapa yang buat? You dapat 2 berapa? Saya dapat 2.45 2.45. Kenapa tak dapat tepat 2.5 Okey, orang lain? Orang lain? Cikgu 2.5 cikgu. 2.5. Okey, orang lain? Ada lagi? 2.4. 2.4. Cuba you all check balik. Ada tak plot-plot yang salah? Kena check balik. Okey, kita tengok macam mana pemakahan diberi dalam SPM. Okey. Kita tengok dekat sini. Nampak tak ni? C. Pemakahan dia. C. Antara 6 hingga 7. Maksudnya 6.1 boleh, 6.5 boleh, 6.6 boleh, apa saja boleh. Ataupun 2 titik perpuluhan boleh. So soalan C2. 2.5 hingga 2.7. Macam kawan awak tadi yang dapat 2.4. 2.45. So nilai ini tidak masuk dalam julat. Kalau tak masuk dalam julat, kami akan cek balik. Ada tak titik-titik yang tertinggal atau tersalah plot? So you all kena cek semula lah ya. Kena cek semula. Cuma saya tekan lagi sekali. Kalaulah you all punya garisan ini seperti saya, awak tak boleh letak 2.50, tak boleh. Mesti 2.53, 2.54, 2.55, apa sahaja asalkan bukan nilai 2.5 dan 2.6. Sebab garis kita tu tak kena tepat pada garisan tersebut. Okey. Soalan terakhir untuk bahagian soalan nombor 12, kita tengok. Sekejap Okey, kita tengok yang ni. Yang ni. Dengar, ingat saya cakap. Saya tulis kat sini cara dia. Okey, pertama sekali anak, okey, untuk soalan D. Siapa yang ada buku boleh tulislah. Untuk soalan D, okey. Langkah pertama adalah awak salin semula daripada soalan A. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X tambah 4. Okey, sekarang kita tengok dari soalan. Okey, dari soalan kita ada yang ni. 4X. Allah, kejap alamak terlari pula. 4X tolak X kuasa 3 sama dengan 2. Langkah pertama, mesti buat sama dengan kosong. Mesti jadikan sama dengan kosong. Tak boleh macam ni. Apa yang kita buat, saya lebih suka bagikan negatif X ni jadi positif. So, saya pindahlah ke sebelah sana. So, saya akan dapat, saya tulis kat sini kosong sama dengan, okey. Saya akan tulis dulu, X kuasa 3. 4X pun saya pindah ke sana. Negatif 4X, okey. Negatif 4X.
2 tu adalah positif, so positif 2. Jadi bila dah kosong, kita barulah tulis semula pada persamaan yang kita tulis tadi. Kosong sama dengan X kuasa 3 tolak 4X tambah 2. So kita nak selesaikan. Okey, kita letak kurungan. Okey, awak tengok kuasa yang tertinggi. X kuasa 3 dengan X kuasa 3. Bila kita nak hapuskan dia, kita akan guna operasi tolak. So, Y tolak kosong. Anak mesti tulis Y. Wajib You all tekanlah kalkulator, negatif 6 tolak negatif 4. So, you all akan dapat negatif 2X. Kemudian 4 tolak positif 2. So, you all akan dapat positif 2. So, inilah persamaan awak. Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Okay, inilah persamaan awak. Dan kena ingat, wajib tulis ni, Y. Wajib tulis. Okay, wajib. Kalau tak tulis, tak dapat markah sebab bukan persamaan. Okay, langkah kedua, bila kita dah dapat persamaan ni, kita kena buat garis lurus. Bila kita nak bina garis lurus, kita buat kotak-kotak, paling senang lah. Okay, sekejap saya dengar ada pelajar nak masuk kot. Adakah yang nak masuk? Okay, tak apa. Kita continue. Okay, garis lurus. Senang je. Bila garis lurus, kita buat je kotak macam ni. Buat cari koordinat. X, Y. Katalah letakkan X kosong, Y negatif 2. Contoh So, gantikan je kosong dekat sini. You all akan dapat Y2. Lagi satu, gantikan negatif 2 dekat sini. You all akan dapat 6. So, titik yang ada adalah 0,2 dan negatif 2, 6. So, apa nak buat titik ni? Titik ni kita plotlah dekat graf kita tadi. Graf yang ni. Okay, ni So, kita dapat tadi 0,2. 1, you all tengok 0,2. 1, 2. So, kat sini. Lagi satu, kita dapat negatif 2, 6. Sini. So, bila kita dapat dua titik ni anak, hijau ni, ambil pembaris, jangan garis titik ni saja. Mesti garis melebihi graf. Mesti garis lurus melebihi graf. Jangan garis kerat-kerat. Jangan garis pendek-pendek. Garis kena terus. So, bila kita tengok sini, ada berapa titik yang kita terkena ni? Bagi tahu saya sekarang. 3. Ada berapa titik yang terkena? Ya, betul, 3. Satu dekat sini, okey. Satu adalah dekat sini dan satu lagi dekat sini. So, setiap titik ni kena buat garis putus-putus lah macam ni. 1, 2 dan juga 3. So, ada 3 nilai X. Ya, ada 3 nilai X. Sebab tu kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok pada ruang jawapan ada 3. Okey, pada ruang jawapan ada 3. Okey, so you all mungkin akan dapat, okey, mungkin akan dapat, kita tengok you all mungkin akan dapat jawapan, siapa yang buat, awak semua mungkin akan dapat yang ni. Negatif 2.3 sehingga negatif 2.1. Apa-apa saja nilai dalam tu. Ikut graf masing-masing. Kedua, sama ada 0.4 sehingga 0.6. Dan last kali, awak mungkin dapat 1.6 sehingga 1.8. Okey, saya harap you all faham. Sekarang, ada masalah tak lagi nak bina persamaan ni? Soalan D ni, ada masalah tak nak bina soalan ni? Tak ada dulu. Boleh ya? Boleh faham ya? Saya harap you all boleh faham lah. Ada tak siapa-siapa yang nak masuk lagi dekat dalam ni? Takut saya tak dengar, saya tak nampak. Sekejap Alamak, saya tak boleh tengok. Okey, 5K3, 5IA, cuba tengok ada tak kawan-kawan awak yang nak masuk tapi belum tak boleh masuk sebab saya tak approve ke apa. Saya risau juga ni sebenarnya. Ya, cikgu saya tengok.
Cuba you all check tengok, takut ada yang nak masuk tapi saya tak approve. Tapi sebenarnya saya dah set, boleh masuk je. Okay. So, setakat ni soalan nombor 12. Ada masalah tak? Dapat tak 12 markah, anak? Boleh dapat tak 12 markah? Boleh kan? Okay, kalau kata ada apa-apa masalah, tanya saya tau. Okay? Kita nak pergi soalan 13. Oh, yang ni. You nak tanya. Ya. Yang bahagian graf tu, kan ada part melengkung tu kan? Memang kena buat melengkung ke ataupun ada yang Kena melengkung. Kena melengkung. Nampak? Kena melengkung. Jangan garis guna pembaris tau. Kena melengkung. Oh, kena melengkung kan? Tengok dia melengkung tak boleh sengit-sengit, tak boleh. Okey. Ada lagi soalan lain nak tanya? Saya tak nampak lah. Raja menunjukkan 3 sisi 4 ABCD, EFGD dan KLMN dilukis pada suatu sata cartes. Okey, ni sata cartes awak. T translasi 52. Tengok translasi 52. Tak ada per. P pantulan pada garis X sama dengan -1. R putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 31. Nyatakan koordinat. Bila soalan tanya koordinat, okey, koordinat titik C di bawah penjemahan berikut. T kuasa 2. Okey, kita tengok T kuasa 2. Bila T kuasa 2, maksudnya dia akan mengalami 2 kali translasi. TT. So, kita tengok titik C kita. Titik C kita adalah kat sini. Bila dia sebut 5, kanan ke kiri anak? Titik 5. Kanan. Sebab 5 tu positif. Yes, very good. So, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian dia ada 2. Maksudnya dia naik 2. 1, 2. So kat sini dulu. Berapa bacaan dekat sini? Siapa yang dapat? Berapa bacaan dekat sini? Tengok gambar raja saya. Berapa you all dapat bacaan dekat situ? 3-1. 3-1. So cara menulis macam ni. Okay, lepas tu apa nak buat? Dia buat lagi sekali translasi. Dia bergerak ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian dia naik 2. Sebab 2 tu positif. 1, 2. So, bacaan akhir kita adalah 8, 3. Siapa yang buat? Terus dapat markah 2 markah. 8, 3. Janganlah tinggal kat sini. Tak tulis pada ruang jawapan. Tak boleh tau. Kena tulis pada ruang jawapan. Okey, soalan 2. PR. Dia kata titik C juga. Tapi PR. R tu apa dulu? R adalah, kita akan buat R dulu. R itu adalah pantulan. Sorry. R itu adalah putaran 90 darjah pada pusat lawan arah jam pada pusat 31. Okey, saya tanda warna orange. Pertama sekali, bila nak buat putaran, kita tanda pusat dulu. 31. So, 31. Okey, ni pusat dia. Warna orange. Kemudian, kita lawan arah jam. Jadi, dia patah balik naik ke atas. Lawan arah jam. Dia pusing. So, kalau kita ambil pembaris, anak, kita ambil daripada C. Sebenarnya, lebih mudah kalau siapa guna segitiga tu. Pembaris yang segitiga. Bucu dia tu akan terletak pada pusat. Okey, tengok sini C. So, kita sambunglah kalau ada segitiga tu you all. Kalau awak print, awak dah ada kertas soalan ni, awak letak je segitiga tu. Sebab saya tak ada segitiga, jadi saya terpaksalah guna pembaris nak tunjuk dekat awak. Okey, contoh saya mungkin lari sikit lah So, kita akan buat lebih kurang macam ni. Sebab dia kata pusing lawan arah jam. Jadi daripada sini, dia akan pusing ke sini ni. Sudut 90 darjah. Okay. So saya buat garis ni dulu. Saya nak bagi nampak. Okay, kita tengok
1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya kalau siapa buat, you all akan dapat pada K. Betul tak? Dapat tak pada Betul. koordinat K? Betul. Sebenarnya pada koordinat K lah. Saya ni lari sikit lah. So jawapan yang kita dapat adalah 5, negatif 4. 5, negatif 4. Awak tengok sini 90 darjah. Sebab tu kalau ada segitiga tu, lagi senang lah. Maksudnya ada 2 segitiga. You all akan nampak bucu segitiga tu yang 90 darjah tu letakkan dekat pusat. Okay. Kemudian kita nak buat P. Bila dia sebut P, okay, P garis X sama dengan negatif 1. Dia pun sebut perkataan garis. Jadi kita kena buat garis. X sama dengan negatif 1. So X kat sini. So negatif 1 kita adalah di sini anak. Jadi ambil pembaris. Buatlah garisan macam ni. Okey. Bila pantul, maksudnya dia daripada image atau objek yang ni, dia bergerak ke sini lah. Sebab dia mesti pada sudut 90 darjah. Okey, dia bergerak sini kan. Kira kotak je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia bergerak sini 6. So maka dia akan bergerak 6 juga ke kiri. 2, 4, 6. So jawapan awak yang akan dapat adalah ni dekat sini. Negatif 7, negatif 4. Negatif 7, negatif 4. Pastikan penulisan koordinat kena betul. Kalau tidak nanti tak dapat markah lah, salah pula. Ataupun dia lupa pula letak kurungan macam ni. Aduh, memang tak dapat markah ya. So kena letak kurungan. Jangan letak macam ni pula. Negatif 7, negatif 4. Dia letak tata tanda set. Juga tidak boleh sebab bukan koordinat. Tapi kalau dia tulis macam ni, negatif 7, negatif 4. Ini diterima. Ya, ini diterima. Okey. Kemudian kita nak tengok soalan B. Soalan B sekejap Okey. Soalan B. Ni. Sisi 4K LMN. Okey. Yang ni semalam ada pelajar saya, cikgu macam mana kita nak tahu yang tu image? Okey, kita tengok ayat ni. Sisi 4K LMN ialah image bagi ABCD di bawah gabungan WV. So kita akan buat V dulu baru W. Okay, KLMN. Okay, saya padam dulu lah sebab tak nampak pula yang mana satu. Okay, sekejap Okay, saya padam dulu. Allah. Ya Allah. Okay. Alright. So saya mula balik. KLMN ialah image. Bila dia sebut image, so yang dia sebut ni lah image dia. Ni image. Daripada objek apa? ABCD. So objek awak ni yang besar ni. ABCD. Melalui penjelmaan. Okey. Melalui penjelmaan. Sekejap saya nak padam yang ni. Sedang saya nak buat jalan kerja. Melalui penjelmaan WV. Jadi kita akan buat WV. Kita akan buat V dulu. Okey, sekarang saya tanya awak. Dia melalui proses apa dulu? Daripada gambar ni. Dia melalui proses apa dulu? Putaran. Okey, putaran ke? Sebelum dia nak putar, dia melalui proses apa dulu? Daripada besar ABCD ni, dia akan jadi tu DEFG dulu. So dia akan melalui proses apa kita panggil anak? Pembesaran. Okey, bagus. Pembesaran. So, V adalah pembesaran. Tulis yang ni dulu. Sebab yang ni dapat markah. Okey, lepas tu kita tengok W. W. Awak fikir, daripada yang ni, dia nak jadi kawan ni. Dia melalui proses apa? Putaran ke? Dia melalui proses apa? Pantulan cikgu. Pantulan. Okey, saya nak bagi tips sikit kat awak Okey, tengok sini. Sebelum saya lupa, saya dah teringat ni, saya nak bagi tahulah. Kalau 8 markah, kalau soalan tu 8 markah nak,
3 markah adalah pada bahagian 2, 5 markah adalah pada bahagian B1. Kalau 5 markah, awak kena faham benda ni Kalau 5 markah, jawapan awak adalah sama ada translasi XY lah, translasi dengan pembesaran ataupun pantulan. Pantulan dengan pembesaran. Ni kena faham ni. Siapa yang ada buku you all salin. Kalau you all dah nampak 5 markah, jawapan awak sama ada yang tu je. Kalau nak hentam pun yang tu je lah. Translasi pembesaran ataupun pantulan pembesaran. Kalau 6 markah, dia akan menyebabkan putaran pembesaran. Okey. Sebab apa? Translasi akan dapat 2 markah, pembesaran 3 markah. So 5 markah. Sama juga. Pantulan akan dapat 2 markah, pembesaran akan dapat 3 markah. Sebab tu markah dia 5. Kalau soalan tu markah dia 5, awak nak tembak ke, awak kena fikir translasi ke pantulan. Dua tu je. So, kita balik pada soalan. Kalau dah atas tu pembesaran, sudah-sudahlah semestinya dia adalah pantulan. Tak boleh translasi. Sebab translasi ni kalau bentuk dia tak berubah. Maksudnya kalau bentuk macam ni, warna hijau ni, dia mungkin boleh jadi dekat sini pun sama keadaan macam ni. Lebih kurang tak pandai nak lukis lah. Macam ni. Ataupun dia mungkin boleh jadi macam ni. Maksud dia keadaan bentuk dia tidak berubah. Maksud saya tu. Dia tak akan berubah. Tapi tengok yang ni. Daripada warna hijau ni, dia nak jadi image ni, dia punya kedudukan bentuk tu berubah. Jadi tips kita mestilah pantulan. Mestilah pantulan. So paling mudah sekali. Kalau sama arah yang sama, itu mesti translasi. Okey, sekarang kita tengok pembesaran. Pembesaran saya dah ajar pembesaran dengan faktor skala. Okey, faktor skala. Bukan skala faktor faktor skala. Okey, panjang image per objek. Sekarang saya tanya awak, yang kecil dengan yang besar, yang mana satu image? Bentuk kecil dengan bentuk yang besar, mana satu image? Yang kecil tu. Yes, yang kecil. So, kalau yang kecil ni, kita ambil yang ni contoh kita ambil ni. Ada 2 kotak. So, faktor skala kita 2. Saya tulis kat sini dia, 2 per image yang, objek yang besar. Ada 1, 2, 3, 4. So, bila kita mudahkan, kita akan dapat 1/2. Faktor skala 1/2 pada, ni kena ajar pada pusat, jangan tulis titik lah. Pada pusat, jangan tulis titik. Pada pusat, okey. Macam mana nak tentukan? Ambil je pembaris, sambungkan semua bucu ke bucu. Okey, saya buat ni lah. A ke D. Okey. Kemudian B dengan F ni. So daripada sini sebenarnya kita dah nampak dah dia punya pusat pembesaran dia. So pusat dia adalah, okey, saya punya tips yang nak. Kalau dia terkena pada huruf, awak terus tulis pada pusat D. Tak payah buat koordinat. Tapi kalau awak nak buat koordinat boleh, pastikan awak tulis koordinat yang betul. -2 dan 5. Boleh faham kaedah ni? Okey. Saya nak pergi pantulan. Pantulan, bila ada ayat pantulan, mesti ada ayat ni. Pantulan pada garis. Okey. Apa yang kita, macam mana kita nak tahu dia pantul dekat mana? Ambil je lah pembaris. So, kita tengok kalau saya tengok kat sini je. Bucu ke bucu ni, bila saya sambung, tengah-tengah dia adalah dekat sini. So, saya nak bagi 90 darjah. Dia mesti 90 darjah tau nak? So, saya akan dapat jawapan dia kat sini. Okay. So, garis dia adalah sepanjang ini yang panjang. Pada garis
Y sama dengan X. Macam mana saya nak tahu Y sama dengan X? Okay, yang ni. Tengok sini, titik sini. Apabila X 1, Y pun 1. Apabila X 2 ni, Y pun 2. Apabila X negatif 1, X negatif 1 ni, Y pun negatif 1. Bila dia sama macam ni, pantulan pada garis, Y sama dengan X. Itu saja jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Saya nak teruskan soalan seterusnya. Boleh cikgu. Boleh Okey, saya padam dulu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Diberi luas heksagon ABCGFE mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 37.5. Hitung luas sisi 4 KLMN. Okey, ABCGFE. Kita tengok ni Saya tanda ABC GFE. So luas dia adalah luas kawasan Belorek. Kena faham ni. So bila kita nak tahu luas kawasan Belorek, sebenarnya kita nampak luas yang besar ni, luas yang besar semua akan tolak luas yang kecil yang ni. Akan tolak yang ni. Dapatlah yang tu. Okay, so luas kita dia kata 37.5. Okay, tadi saya tanya awak, kecil dengan besar, mana satu image? So, image kita yang kecil. Okay, apa pun anak, kita balik pada formula kita yang kita belajar hari tu. Luas image, luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Ini formula kita hari tu. Okay. Tapi untuk soalan tadi, dia bagi maklumat luas kawasan Belorek sama dengan luas yang besar, luas objek tolak luas image. Ni kena faham dulu. Okay. Luas kawasan Belorek kita adalah 37.5. So kita tulis kat sini 37.5. Luas objek kita tak tahu kan? Kita letak X. Luas objek ni kita letak X. Okay. So tolak luas image kita. Luas image kita K. K tadi kita dapat 1/2. So 1/2 kuasa 2 tolak darab dengan luas objek X juga. Jadi kita dapatlah benda ni. Boleh faham tak? Faham tak ni? Faham cikgu? Faham kan? Okey. Luas kawasan Belorek, maksudnya luas kawasan Belorek mesti ambil yang besar gerabak ni. Yang besar gerabak ni, tolak yang kecil dalam ni. Yang kecil tu adalah luas image. So bila luas image ni kita patah balik dekat atas. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So K kita, faktor skala kita tadi 1/2 kuasa 2. Objek kita tak tahu nilai berapa. Kita gantikan dengan X. So you all selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Okey, senang je. 37.5 sama dengan X tolak yang ni you all kuasa 2, you all akan dapat 1/4X. Okey. Bila dapat macam ni, macam mana nak buat? Nampak macam complicated sangat. Tapi sebenarnya tak Depan X ni ada pemalar 1. So, 37.5 sama dengan 1 tolak 1/4. You all akan dapat 3/4X. So, nak cari X sama dengan 37.5 darab 4 bahagi dengan 3. Awak akan dapat 12.5. So, kalau yang ni 12.5, automatik yang ni pun 12.5.
Jadi luas KLMN samalah dengan 12.5. So hashtag. Inilah jawapan dia. Agak complicated sikit lah. Tapi sebenarnya you all kena faham dia punya konsep. You all kena faham dia punya konsep. Macam mana pun anak, dia takkan lari daripada formula luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Dia takkan lari daripada yang tu. Macam mana sekalipun soalan. Okey. Kita terus kepada soalan. Boleh Saya terus kepada soalan 14. Okey. Jawapan 14 di ruang jawapan menunjukkan taburan kekerapan jisim dalam kilogram bagi sekumpulan 80 orang murid. Dia dah bagi dah. Lengkapkan jadual. Ni senang je lah. Kita lengkapkan jadual. Okey, apa yang nak buat? Kalau tanya saya 50, 54, so 55. Bila saja nampak 55, 55, saya terus buat belah ni dulu. 60, 65, 70, 75, 80. Saya buat cepat. Saya buat yang senang dulu. So, sebelum 60, 59. So, saya nampak dah. 54, 59. So, 64, 69. 74, 79. Dan akhir sekali 84. Itu dia punya bentuk. Okey. Bila soalan tanya sempadan atas, kita tengok antara 50, 54. So, 54 lah paling tinggi. Sebenarnya cara kira dia adalah 54 tambah 55 tutup kurungan per 2. So you all akan dapat 54.5. So 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5 dan akhir sekali 84.5. Tapi sebenarnya nak cari sempadan atas memang guna kaedah yang macam ni. Okey. Kekerapan longgokkan. Dia sebut kekerapan. Jadi dia akan rujuk pada jadual kekerapan. Kosong, kosong. So, kosong sini tambah 8. Kosong tambah 8, 8. 8 tambah 12, you all akan dapat 20. Okey, 20 ni apa? 20 ni pula dia akan tambah dengan 18. So you all akan dapat 38. 38 anak tambah 22. You all akan dapat 60. 60 tambah 13. 73. Dan akhir sekali 73 tambah 7, 80. 80 ni mesti sama dengan nilai yang ada dalam soalan 80 murid. Mesti sama. Baru dapat markah. Okey, kemudian soalan kata. Okey, berdasarkan jadual, hitung min. Min. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, min. Okey, kita tahu kat sini min adalah, saya tulis kat sini lah sebab susah sikit. Min sama dengan kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Kalau soalan macam ni tak ada titik tengah, awak kena bina, okey, awak kena bina jadual sendiri titik tengah. So, kita binalah titik tengah. Okey, macam mana kita nak dapat titik tengah? Okey. Ya, saya buat macam ni sekejap. Okey, siapa yang dah buat? Cari kat saya titik tengah sekarang. Cuba buat. Dapat berapa? Bagi tahu saya. 52. Okey, lepas tu? 57. Okey. 62. 67. 72, 77, 82. Okey, bagus. So, mesti tambah. Okey, mesti tambah. Walaupun soalan tak bagi. Okey. Saya tunjuk jalan kerja yang tepat sebab hari tu masa trial ada yang tak dapat markah. Okey, tengok sini. Kekerapan darab titik tengah. So, kita tengok yang ni dulu
Kekerapan kita kosong darab 52. Tambah. Kekerapan kita yang kedua 8 darab 57. Tambah. Buka kurungan lagi 12 darab 62. Tambah 18 darab 67. Tambah 22 darab 72. Tambah. Nampak? Saya dah tulis tambah Okey. 13 darab 77. Dan tambah 7 darab 82. Semua ni saya letak kurungan. Dan mesti per 80. Anak-anak saya, dengar ya, saya ajar. Bila jalan kerja macam ni, terus dapat markah K2. Faham tau? Sebab tu saya kata penulisan ni sangat penting. Okey, lepas tu tekanlah kalkulator dan awak akan dapat jawapan. Bila you all tekan kalkulator, you akan dapat 69.56. Tapi saya bukan nak tekankan jawapan. Saya nak tekankan jalan kerja. Sebab MIM ni nilai dia adalah 3 markah. Boleh faham? Boleh kan? Boleh. Boleh tau, jangan buat salah. Okey. Sebab hari tu trial ada yang salah. Okey. Soalan ni pula. Dengan menggunakan soalan C dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5. Okey, maksudnya dia perbezaan julatnya adalah 5 lah. Pada paksi mengufuk. Okey, janganlah pening. Mengufuk ni apa cikgu? Mengufuk ni paksi X lah. Ya. Dan 2 cm kepada 10. So, dia naik 10, 20, 30. Lukis OGIF. Anak kena faham. Bila soalan tanya pasal OGIF, okey, saya terus buat ulang kaji Bila soalan tanya pasal OGIF, pertama sekali bila nak lukis OGIF, dia macam ni. Dia akan guna nilai sempadan atas, okey? Sempadan atas dan juga dekat sini dia akan guna kekerapan longgokan. Itulah tujuan dia. Kekerapan longgokan. Okey, saya terus ajar. Bila dia sebut 2 cm kepada 10, so maksudnya dia akan naik 10, 20, 30, 40, 50 dan ke atas lagi lah. Okay. Bila kita sebut sempadan atas tapi dia tulis 5 cikgu, kenapa tak mula 5? Kena tengok ni. Kenapa tak mula 5? Okay. Sempadan atas kita. Tadi kita dah belajar. Sempadan atas kita bermula 54.5 ni Okay. So, kita punya OGIF akan bermula, you all jarakkan sikit 54.5. Nampak tak beza dia 5? Dia akan jadi 59.5. Dia akan jadi 64.5. Sebenarnya bila beza ni adalah 5. Sebab tu 5 ni merujuk dekat sini. Okay, merujuk dekat sini. So jangan salah lah. Dan anak ingat sini. Bila lukis OGIF tak boleh guna pembaris, hanya guna pensel dan graf dia akan dapat bentuk S yang macam ni. Jangan tinggal macam ni, tak boleh. Tak boleh tinggal macam ni. Dia mesti buat sampai habis kat sini. Sampai kosong. Jangan biar dia tergantung. Jangan pula, dah buat macam ni, dia pergi tambah pula, tarik macam ni. Tak boleh ni, tak boleh. Tak boleh macam ni. Dia adalah OGIF, dia adalah berbentuk S macam ular tu, S. So, saya tunjuk gambar graf dekat awak lah. Okay So, inilah OGIF. Nampak Siapa yang buat, you all boleh check lah. Saya rasa tak ada masalah. Tengok 54.5, 59.5, 64.5. Saya rasa tiada masalah lah. Walaupun dia plot guna pangkah, tapi saya lebih galakkan guna dot, titik. Lebih senang dapat markah. Okay.
So dia plot cantik dan mesti sampai penghujung dekat sini. Ada pelajar tanya saya, cikgu perlu tak buat macam ni? Tak perlu pun, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Cuma jangan lupa tulis sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Kalau tak mau tulis sempadan atas, awak tulislah X dan Y. Juga tiada masalah. Dan saya nak ingat lagi sekali anak, pastikan macam ni dia tak ada ni, sengat. Mesti ada sengat yang saya ajar tu. Supaya lebih jelas lah. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni dan seterusnya. Okey? Inilah OGIF. Inilah OGIF. Alright. So, kita tengok soalan seterusnya. Soalan D. Berdasarkan OGIF, okey, ni kena tengok graf awak lah. Peratus, okey, berapa peratus bilangan murid yang mempunyai jisim 68 kilogram. Okey, so kita tengok dekat kita punya graf, ya. Tengok sini saya tunjuk graf dia. Okey, 68 kilogram. So kita tengoklah 68 tu dekat mana? So kalau kita tengok, okey, dekat sini ambil pembaris, okey, 68 kilogram. So kalau yang ni 64.5, 66, 65.5, 66.5, you all kira lah. You all dapat lebih kurang kat sini lah, lebih kurang lebih kurang kat sini. Siapa yang buat lah, dia akan lari sikit lah saya lebih kurang macam ni. Okay, lepas tu garis lah dekat sini. Okay, garis putus-putus macam ni. Okay, bacaan dekat sini. So kalau graf saya ni adalah 33 lah. Ya, 33 bilangan pelajar. Jadi soalan dia adalah dia nak yang lebih. Peratus dia adalah you all akan dapat, okay. Sebab dia kata yang melebihi kan. So 80 ke semua tolak dengan 33 dekat graf saya. Bahagi dengan jumlah, darab dengan 100. So tekanlah kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah 80 tolak 33 bahagi dengan 80 darab 100, awak akan dapat 58.75. 58.75%. Ada orang dapat 32, ada orang dapat 31. Tiada masalah. Bergantung kepada graf masing-masing. Okey, itu tentang OGIF. Ada apa-apa nak tanya saya tak untuk OGIF? Tak ada ke? Tak ada kan? Okey. Kita terus kepada soalan 15. Pelan dan dongakkan. Okey kita nak pergi pada pelan dan dongakkan. Okey sini. Allahu Akbar. Okey. Pertama sekali, bila datang pelan dan dongakkan, you all kena baca sikit lah ya. Baca sikit. Saya tengok ayat baris yang kedua. Satah A, B, C, D, E, F, G ialah keratan rentas seragam. Jadi maksudnya kita akan merujuk kat sini. Kemudian dia kata sisi empat tepat E, D, K, L ialah satah condong. PEF dan LM adalah tegak dengan panjang 4 cm. So kalau saya dah tahu dah kalau sini 4 cm, so saya akan tulis sini pun 4 cm. EF. Kemudian GF, okey GF. GF, okey sini sama dengan DC, okey sama dengan 3 cm. So maksudnya sini 3, sini 3, sini 3. Jadi anak, dia kata lukis dengan skala penuh, okey. Lukis dengan skala penuh pada satah mencancang yang dilihat dari X. So yang kita nampak senang je lah. Kita akan dapat bentuk apa nak? Huruf apa yang kita nampak? Huruf apa kita nampak ego? Bentuk apa yang kita nampak? Kita nampak daripada X. Senang je lah kan? Kita nampak daripada X. Daripada depan tu ya ego yang A, G, E, B, C, B. Okey. Betul. So, bila nak lukis anak, mesti lukis guna pembaris. Kalau sini 9 ni,
So ukuran kita mesti 9 lah. Saya tak ukur lah, tapi you all kena faham mesti ukuran tepat. So kita nampak A, daripada A naik G 3 cm. So pastikan sudut 90 darjah ni. Nampak mari saya ni 90 darjah. Macam ni saya ingat 88 darjah. Tak boleh. Dia mesti 90 darjah. Macam tu. Katalah 3 cm kat sini. Okey. Tengok saya melukis. Macam tu. Tapi nampak tak? Tak boleh ada lebihan yang macam ni. Akan tolak markah. So saya terus pada Allah. Saya terus tunjuk jalan kerja dekat awak lah. Okey. Tengok kat sini azan Kalau kat rumah saya belum azan lagi. Mana jalan kerja dia? Sekejap. Allah, tak ada ke jalan kerja dia? Tak apalah. Okey, saya lukis je lah bagi orang nampak. Okey. So tak boleh lebih macam tu. Okey. Kemudian kita nampak lagi dia naik lagi 3. Okey, pastikan nampak sudut mesti 90 darjah macam ni, kosong darjah kan. Ni 1 tak boleh. Kosong darjah. So saya buatlah 3. Lebih kurang dah lari sikit. Kemudian dia naik pula 4. Okey, dia naik pula 4. Ni tengok sudut tak sampai 90 darjah. Okey, dia naik pula 4. Lebih kurang. Kemudian, okey, kita tak tahu nak serong tu berapa. Tak apa, kita buat tepi ni dulu. Okey, kita buat tepi ni dulu. Tepi ni dulu dia naik 4 tau, bukan 3. So, dia akan lebih. Azan kat rumah saya. Saya diam sekejap, tapi you all tengoklah lukisan saya. Allah, patutlah. Okey. Baca yang ni. Kalau siapa nak screenshot pun boleh screenshot. Sebab ni penting. Okay, tengok sini sebelum saya lupa. Ini penting. Terima lukisan sahaja, bukan lakaran. So tak boleh lakar. Kena lukis, kena guna pembaris, kena lukis dengan tepat, kena lukis dengan bentuk yang betul ya. Okay, yang kedua nampak. Terima lukisan tanpa label. Maksudnya tak perlu pun tulis A, B, C, tak perlu. Kalau label tu salah pun boleh abaikan lah ya. Tapi kalau tanya saya tak perlu tulis. Okay, nombor 3. Terima putaran. Maksudnya kalau bentuk tu berputar 90 darjah ke dia pusing ke, asalkan masih dalam bentuk yang sama, kita terima. Tapi kalau dia songsang, maksudnya dia pantulan, kita tak terima. Okey,
Yang kelima, sekiranya lebih daripada 3 rajah yang dilukis, pemeriksa dia akan cek semua, tapi markah yang diberi kepada rajah yang betul sahaja. Okey, dan keenam, untuk garisan tambahan, putus-putus ke penuh ke, kecuali garisan pembinaan, tiada markah KN diberi. Nanti saya terang macam mana. Sekiranya skala lain digunakan, maksudnya macam ni lah. Contoh sepatutnya ukuran dia 3 cm. Awak buat 3.2. Nampak tu? Potong 1 markah dari N. Hilanglah 1 markah. Okey. Kemudian ke-8. Terima jurang kecil atau lebihan garisan pada bucu rajah. Ini pada sudut 90 darjah. Okey. Ke-9, jika garisan pembinaan tidak dapat dibezakan dengan garisan sebenar. Okey. Kita tengok ni, kalau garisan putus-putus, kalau dekat luar rajah, dia masih dapat markah. Tapi kalau di dalam rajah, dia tak dapat markah. Sama juga dengan garisan penuh. Di luar rajah, dia akan dapat kosong. Di dalam rajah pula, langsung tak dapat markah. Tiada markah K dengan N diberikan. Untuk garisan berganda atau garisan tidak selari atau tebal, garisan tu markah itu akan dipotong sebanyak 1 markah. Contoh, you guna pensel kan? Okay, you guna pensel, you guna pembaris. Ni pensel, contoh you lukis Ni pembaris. Sepatutnya hasil dia macam ni. Oh, you tak confident, you buat besar sikit. Contoh saya ambil contoh nak tunjuk kat awak ni. Oh, dia buat double. Macam ni Nampak? Ada nipis, ada double. Benda-benda ni akan menyebabkan awak akan dipotong markah N. Kita faham Akan dipotong markah N. Okey. Seterusnya, ni lah jawapan dia tadi. Allahuakbar. Okey. So, pastikan ukuran dia betul lah. Ukuran semua tepat Ukuran semua tepat untuk soalan 15A. Okey, kemudian kita tengok soalan 15B. 15B dia kata apa pula? Okey. Sebahagian daripada pepejar dipotong baki pepejar yang tinggal seperti yang ditunjukkan. FT, FT sama dengan UV sama dengan 2 cm. So sini 2, sini pun 2. Jadi anak, kalau kata tak ada ukuran dekat sini, awak boleh rujuk ukuran pada gambar rajah asal. Pada gambar rajah asal. Contoh, kita tahu GF ni 3. Kita tahu LM ni 4. Ni contoh lah PQ ni kita tahu 3. Okey. Kemudian, lukis dengan skala penuh bagi baki pepejar yang tinggal. Bila dia tak sebut daripada mana, mesti lukisan kita daripada atas ke bawah. Tip saya, pertama, kita tengok tapak. Okey, tapak lu. Kita ada 8 dengan 9. Okey. So kalau saya lakar lah dulu Kita ada 8 dengan 9. So 9, 8. Ni saya lakar tau. Ini panggil lakaran. Kemudian saya nampak dekat 3 ni, dekat 3 ni dia berlaku. So kat sini ada 3. Dia potong kat sini 3. Kemudian apa lagi yang kita nampak? Pada ST ni, ni asal 3 kan? So sini 1. So sebenarnya ada tak dipotong lagi? Dekat mana dia potong? So pada panjang tu UR tu. UR tu. Dekat UR tu. Okey, apa yang kita nampak? Dia 4 kat sini kan? So dia bahagi 2 lah. Okey. Kemudian kita akan nampak pada ukuran 3 kat sini. So inilah bentuk yang kita akan nampak. Okey, inilah bentuk yang kita akan nampak. Tiada garisan terselindung. Ingat lagi sekali, pertama saya akan lukis tapak. Dan tapak saya adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Bukannya saya nampak dia macam serong ni, saya akan lukis macam ni. Okey, anak kena faham Kalau pelan dongakkan, tak boleh bentuk macam ni. Tak boleh. Mesti bentuk segi 4 tepat. Bentuk dia tepat tau. Segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, tepat bentuk dia. So kalau kita cek jawapan kita,
kita akan dapat jawapan kita macam ni. Sekejap macam ni lah. Alright, Allah. Nanti pula. Macam ni lah. Kita akan dapat jawapan kat sini. Okay, cikgu nak label ke tak? Ini tak perlu label pun tak apa. Ya, tak perlu label pun tak apa. Okay, katalah kawan awak tiba-tiba dia terbuat garisan putus-putus dekat sini. Apa yang dia dapat? Dia masih dapat markah untuk bentuk, tapi yang lain tak akan dapat lah. Ya? Dia adalah kriteria-kriteria dia. Okay? So, soalan ni senang je sebenarnya. So, kita tengok soalan B yang kedua. Soalan C. Sekejap Allah. Mana soalan C? Alright. Dongakkan pepejal yang tinggal pada satah mencancang daripada dilihat dari Y. So kalau kita tengok, saya padam sekejap. Kalau kita tengok dari Y, kita akan dapat bentuk ni. Tegak bentuk ni. Lepas tu bentuk ni tegak ni. Tegak ni, nampak ni, tegak ni. So sebenarnya ada garisan terselindung. Ya, kita akan dapat bentuk ni. Ni kena faham ni ya. Ni semua bentuk-bentuk yang kita nampak daripada Y. Yang saya labelkan kuning-kuning-kuning ni lah. So you all tengok. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah sebegini. Ada apa-apa nak tanya saya tak? You all buat Boleh? Boleh kan? Pastikan buat dengan betul-betul lah buat dengan betul-betul. Sekiranya, tengok nampak ni. Saya nak tunjuk khemah. Bentuk betul. Dengan segi 4 FSRV ni. Semua garis penuh. Bila sebut garis penuh, maksudnya garis dia tak ada garis putus-putus. Nampak tak ayat ni? Abaikan garis putus VM. Maksudnya, kalau pelajar tu tak buat yang ni pun, dia masih lagi dapat markah. Dia masih lagi dapat markah K. Dia masih lagi dapat markah K1. Tapi VM disambung dengan garis putus. Dia tak buat tadi kan? Dia akan dapat K kosong. Bila sini kosong, automatik semua kosong. Ya? Automatik semua kosong. So, kena faham benda tu. Itulah antara skema-skema pemakahan. Soalan ke-15 adalah soalan bumi. Yes. Adalah soalan bumi, soalan yang ke-16. Saya tak bincang soalan bumi, tapi saya akan kongsikan jawapan pada yang buat. Ni soalan bumi. Sebab 5K3 dia orang tak belajar bumi. So saya fokus kepada bagaimana melukis pelan dan dongakkan. Kalau siapa yang nak jawapan bumi yang buat, you all boleh screenshot kat sini, boleh check. Kemudian katalah jawapan awak tak sama dengan saya, dengan skema ni ataupun salah, tak faham, boleh PM saya, tanya saya. InsyaAllah saya akan jawab. 5K3, 5IA. Ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya habiskan kelas? Saya good. Boleh? So saya rasa tak ada apa dah dekat sini. Sekejap.